Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada Dr. Jaliza dan rakan sekalian. Nama saya Grace Lee Charmi, majlis nombor saya 276981. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan isu skamer di Malaysia. Isu skamer sering berlaku di Malaysia. Isu skamer atau isu penipuan semakin hangat diperkatakan dalam kalangan masyarakat kita, Malaysia. Dalam pelbagai jenis skam yang berlaku di Malaysia, iaitu antaranya ialah macam scam, love scam, phishing dan skim cepat kaya. Macam scam ialah suatu penipuan wang, iaitu scammer atau sindiket menyamar sebagai pegawai bank dari Polis Diraja Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Pelaku menyamar suara dari nombor tempatan dan mangsa mereka akan memindahkan wang ke akaun pihak ketiga. Mangsa skamer akan berasa panik dan mengikut arahan mereka tanpa usul periksa untuk mengelakkan diri daripada ditangkap. Love scam ialah suatu penipuan, iaitu skamer akan berkawan serta memain perasaan mangsa dengan memperdaya mangsa dan menggunakan kata-kata manis dan janji palsu. Skamer akan menggunakan email, Facebook dan sebagainya berkenalan dengan mangsa dan meletakkan gambar profil palsu. Mangsa akan sukarela memasukkan wang ke dalam akaun skamer dan mereka akan tidak dapat menghubungi skamer. Phishing ialah jenayah cyber di mana mangsa tanpa sedar memberi penjenayah akses ke maklumat peribadi dan latar belakang mereka. Biasanya ini berlaku akibat email pemancingan dan data dihantar kepada mangsa. Skim cepat kaya ialah sejenis penipuan di mana cara penipuan adalah dengan menggunakan kaedah skim piramid. Taktik skamer adalah berdasarkan kata-kata palsu. Mangsa dikehendaki memberi duit pelaburan kecil tetapi kononnya akan mendapatkan kadar pelanggan yang tinggi. Seterusnya saya akan teruskan pembentangan dengan faktor-faktor berlakunya isu skam di Malaysia. Mutakhir ini, penipuan kewangan ataupun isu skam semakin menjadi di negara kita. Beberapa contoh isu skam yang popular di Malaysia ialah love scam dan juga Macau scam. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan isu scam ini masih berlaku di Malaysia. Faktor-faktor berlakunya isu scam tersebut dapat dibahagikan kepada dua aspek, iaitu pertama dari aspek penipu itu sendiri dan yang kedua dari aspek mangsa penipuan. Faktor yang pertama ialah pemilihan mangsa yang tepat. Dewasa ini, skamer sudah semakin bijak dalam mencari sasaran mereka. Dalam di sebalik penipuan ini, kadang-kadang bisa mengakses info peribadi sasaran mereka. Ini akan menyebabkan skamer lebih mudah untuk menjalankan sindiket penipuan ke atas mangsa mereka. Hal ini berlaku mungkin kerana teknologi yang semakin canggih pada hari ini. Faktor yang kedua ialah tiada tindakan tegas dan cepat yang dikenakan ke atas skamer. Jika dilihat, individu yang menipu ini tidak serik dan masih juga melakukan perkara yang sama berulang kali. Ini berlaku mungkin kerana mereka sedar bahawa hukuman yang akan dikenakan adalah ringan jika dibandingkan dengan hasil keuntungan yang mereka perolehi daripada sindiket penipuan ini. Faktor yang ketiga ialah penipu terdiri daripada golongan yang semakin bijak. Penipu pada hari ini bukan sahaja terdiri daripada golongan biasa biasa, namun ada di kalangan mereka yang terdiri daripada golongan profesional. Kelicikan golongan profesional ini menyebabkan pihak berkuasa untuk mensiasati dan membuktikan bahawa mereka bersalah. Segelintir daripada mereka lebih mahir dalam berkata-kata sehingga mereka dapat membalas hujah orang ramai dan mendapatkan bahawa mereka seolah-olah tidak bersalah. Faktor yang seterusnya ialah kurang kesedaran hal semasa. Hakikatnya, kurang kesedaran berkaitan kegiatan skamer mendorong kelestarian jenayah ini di Malaysia. Sikap ambil mudah boleh dikaitkan dengan kebanyakannya seorang individu itu menjadi mangsa penipuan.
Tiba masanya untuk seluruh rakyat Malaysia, baik yang muda maupun yang tua, untuk sama-sama mengambil tahu berkaitan aktiviti sindiket scam ini agar tidak mudah tertipu. Faktor yang terakhir ialah sikap mudah terpengaruh. Mangsa yang terlibat biasanya sewenang-wenangnya mempercayai mana-mana sumber yang melakukan periklanan dengan menggunakan ayat seperti murah, simat dan untung. Terdapat individu yang terlalu percaya akan periklanan tersebut hanya kerana ianya lebih murah berbanding kebiasaannya, sehingga lupa untuk meneliti kos sebenar pembuatan barang tersebut. Salah satu sebab lain mengapa orang percaya dengan skim penipuan tersebut adalah kerana keterlibatan orang kenamaan seperti menteri dan juga artis yang mempunyai ramah minat. Nama saya Nordia Natasha Putri Zamsuri dan Metrik 282089. Seterusnya saya akan menerangkan tentang apakah kesan kepada semangat patriotism dan juga nasionalisme bagi individu. Seperti yang kita tahu bahawa isu scam ini bukanlah satu isu yang baru di kalangan kita sejak dahulu lagi. Sehingga kini isu scam ini tetap berlaku. Ianya tidak mengira siapa dan juga umur, anak muda maupun warga emas tetap menjadi sasaran kepada scam ini dalam menjalankan kegiatan penipuan mereka. Scam ini bukanlah melibatkan wang yang sedikit, malah melibatkan ribuan dan juga jutaan ringgit. Antara kesan yang dapat kita lihat adalah mangsa tidak lagi merasa semangat untuk menjalankan kehidupan mereka apabila wang yang dikumpul sekian lama lesap dalam sekelip mata tanpa mereka sedar atau tidak. Hal ini kerana bukan mudah untuk kita ataupun individu menyimpan duit dengan begitu banyak apabila wang mereka dicuri, sudah pasti mereka pasti tidak semangat. Hal ini terkesan jika wang yang mereka simpan dihabiskan sepenuhnya oleh scammer. Jadi kesannya mereka tidak berupaya lagi untuk membantu mana-mana individu yang memerlukan apabila diri sendiri pun sudah susah. Seterusnya tidak mempercayai orang lain dan juga lebih berhati-hati. Kes ini berlaku jika isu kepercayaan kepada orang telah hilang, jadi mangsa sukar untuk mempercayai mana-mana orang sembarangan dan juga lebih berhati-hati jika urusan ini melibatkan orang luar, dan ianya juga membuatkan mereka lebih paranoid dengan apa yang berlaku di sekeliling mereka. Ketika setelah ditipu, mangsa akan cuba memberi kesedaran kepada orang sekeliling supaya mereka tidak mempercayai orang yang tidak dikenali apabila melibatkan urusan duit. Kesedaran ini banyak membantu mereka di luar sana supaya mengambil langkah berjaga-jaga dalam membuat apa-apa transaksi secara dalam talian. Terutamanya kesedaran kepada orang tua dan juga warga emas, dan tidak dilupakan juga orang muda, kerana seperti apa yang kita tahu, skamer ini tetap mencari mangsa tanpa mengira umur. Jadi kesedaran di media sosial ataupun amat berguna untuk memupukkan semangat kerjasama dalam masyarakat dari mangsa skamer seterusnya. Akhir sekali, kesan terbesar yang mangsa adalah mengalami tekanan dan juga gangguan emosi. Jika mangsa dikelilingi oleh persekitaran yang tidak sihat, tinggi peluang itu untuk mereka mengalami kecaman daripada orang luar. Jadi mudah untuk mereka merasa malu dan juga sedih kerana tidak dapat sokongan daripada orang luar, dan sukar untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asima Izzati binti Zahari, matrik number 281970. Hari ini saya akan membincangkan tentang kesan isu scammers terhadap pembinaan negara dan bangsa. Pembinaan negara dan bangsa merupakan matlamat utama sesebuah negara, dan ia boleh dianggap sebagai kemuncak kejayaan untuk sesuatu negara. Keupayaan pembinaan negara dan bangsa bergantung pada perkongsian nilai-nilai murni di antara masyarakat dalam negara kita. Untuk kesan yang pertama adalah masyarakat berasa sangsi di antara satu sama lain. Hal ini kerana wujud prasangka buruk terhadap orang lain. Seperti yang kita tahu, isu scammer ini adalah isu yang tak baik dan ianya adalah penipuan. Jadi masyarakat akan berasa macam, betul ke ni? Dia tipu ke? Ke betul? Macam tu. Dengan ini lahirlah masyarakat yang hanya melakukan hal sendiri, bab kata pepatah, bagai enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Seterusnya adalah penglibatan dalam aktiviti jenayah ini semakin meningkat. Mengapa ini berlaku? Kerana untuk mendapatkan wang yang banyak dalam masa yang singkat, jadi sikap tamak dalam diri masyarakat
menambah, dan sebab itulah jenayah ini semakin meningkat. Dengan itu, negara luar akan memandang rendah terhadap negara kita dan ia akan mencemarkan nama baik Malaysia. Kemudian, untuk kesalahan ketiga adalah golongan tua dan wanita banyak tertindas kerana kehilangan wang yang banyak dalam masa yang singkat. Mengapa saya kata wanita dan golongan tua? Kerana wanita mudah panik dan golongan tua pula kurang arif tentang teknologi. Jadi, apabila perkara ini berlaku, apabila seseorang menghadapi situasi ini, hendaklah mereka mengendahkan panggilan daripada bank atau mahkamah, kerana bank dan mahkamah tidak akan menghubungi seseorang melalui telefon. Mereka akan menghantar surat ke rumah. Selain itu adalah sistem keselamatan negara dipertingkatkan. Kerajaan akan memperketatkan keselamatan negara dan memastikan skamer tidak dapat menggondam privasi pengguna. Dan akhir sekali adalah rakyat lebih peka dan arif tentang teknologi kini. Kerana rakyat telah mendapat kesedaran melalui penyiaran iklan-iklan yang telah kerajaan lakukan. Dengan ini, masyarakat lebih berhati-hati dan peka tentang isu ini. Okey, itu saja daripada grup saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.